Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, Jumaat 26 Rajab 44, bersamaan dengan 17/2/23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, ayat juzuk yang ke-29, bermula ayat 25. Ayat 25 sampai ayat 37. 25-37. Dia ayat dia pendek ya. Satu baris ada empat ayat. Ayat kita pada kali ini menceritakan tentang keadaan golongan ashabus shimal, orang yang menerima suratan amalan dari tangan kiri. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Bertempik dia. Bila dia terima surat, dia tengok, oh celakanya aku, kalau tak ada surat lagi baik. Itu dia panggil bahayanya bala dari sudut ruhi, lebih berat daripada bahala dari sudut fizikal. Maka bertempik dia, tak ada buat apa. Kemudian dia dibelenggu dengan rantai dan dicampak ke dalam neraka. Kemudian Allah SWT nyatakan sebab-sebab kebinasaan mereka. Apa sebab? Sebab dianya 2-3 sebab disebut di sini. Yang besar sekali, dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebab yang paling utama sekali, tak beriman. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada bacaan ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surat 1284. 1284. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Mari kita masuk, kita mula dengan ayat 25. Ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, na'udzubillahi minal khuzlan, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada terjebak dengan kumpulan ini.
Mana boleh tangan kiri apa jadi? Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka ia akan berkata dengan sedihnya, dengan sesalnya. Dia akan berkata dengan penuh penyesalan. Menyesal yang berguna ke tak guna? Menyesal yang tidak lagi berguna. Sebab apa tak berguna? Sebab apa tak berguna? Sebab tak ada faedah lagi masa tu penyesalan. Nak menyesal lah ni sekarang. Dia kata apa? Ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya, eloknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku. Allahu Akbar. Tanda ni pelajar. Al-munasabah lima qablaha. Munasabah ayat ini. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang pembentangan laporan rekod amalan. Dia terbagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang diterima makbul, dan kumpulan yang ditolak dia panggil mardud. Alhamdulillah, dalam ayat yang lepas, dalam siri yang lepas, kita dah bincang, dah dengar, belajar kumpulan yang mana? Kumpulan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ashabul yamin. Allah Ta'ala mula dengan orang yang baik dulu, tashwiqan, kerana nak suruh kita rasa rindu sangat, nak sangat jadi orang baik, nak ke syurga. Maka Allah Ta'ala mula dengan kumpulan yang baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini kumpulan yang kedua, iaitulah kumpulan yang tak baik. Kenapa disebut? Supaya kita menjauhkan diri, selamatkan diri kita. Jangan ikut kumpulan ini, nanti kamu akan menyesal yang tak berguna di akhirat nanti. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita pergi kepada tafsir. Wa amma man u'tiya kitab a'mali. Orang yang diberi kitab suratan amalannya dengan tangan kiri, dia pun bertepik, dia kata ruginya aku, kalaulah tak beri surat ni kan baik. Dia bertepik. Apa lagi dia kata? Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak dapat mengetahui akan hitungan amalku. Aku tak dapat mengetahui hitungan amalku. Walam a'lam ma hisabi. Jadi kalau tak ada buku, tak ada rekod, kita pun tak tahu apa yang kita nak kira. Kalau sudah ada rekod, tak boleh nak apa dah lah tu. Perkara yang sudah tertulis di hadapan, rekod sudah ada, laporan sudah ada. Macam mana kita mau lari? Jawabnya tak boleh lari lagi, sebab tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tak ada tempat untuk larikan diri. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dulu menjadi kematian pemutus yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi. Jadi dia kata kalau lah hak mati dulu pakai jadi tanah, selesailah masalah. Ay ya laita mauti fid dunya, mautati fid dunya kanat nihayatu hayati. Kalau aku mati atas dunia dulu, itulah episod terakhir dalam perjalanan hidup aku ni. Aku tidak dibangkit untuk dihisab, tidak dibangkit untuk diazab. Senanglah hidup. Apa boleh buat? Engkau tak boleh nak main ya laita. Perkara ini sudah terjadi. Kamu berada di saat yang begitu gawat. Apa dia kata pula? Ma aghna anni maliyah. Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Ay lam yadfa anni mali alladhi jama'tu fid dunya syai'an. Harta aku kumpul dulu banyak, juta-juta, bilion-bilion. Sekarang ni orang panggil bilionen. Bukan lagi jutawan. Tak boleh buat apa. Harta, tak tahu duduk mana harta dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara,
yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada faedahnya harta benda dan anak bina. Ayat 88 surah Asy-Syu'ara. Allahu akbar. Tak nak buat apa. Harta ada tak boleh nak buat apa. Tak tahu duk mana harta tu, nak buat apa-apa. Macam kita atas dunia ni lah. Harta kita banyak, duk mana apa punya aset dalam bank. Sekali kena beku ke bank dia punya aset, tak boleh nak buat apa. Main apa ni. Halaka anni sultaniyah. Kuat kuasaku, maknanya pangkat-pangkat kedudukan aku dan hujah-hujahku untuk membela diri telah binasa dan hilang lenyap dariku. Maknanya pangkat pun tak ada, hujah nak bela diri pun tidak ada. Dia mengaku belaka dalam tu. Lepas dia bercakap banyak, aizala anni mulki wajahi, kekuasaan aku dulu atas dunia orang panggil pembesar, orang panggil orang tua, orang ni semuanya sudah hilang. Wa zahabat hujjati, hujah aku pun itulah tak ada lagi dah. Hujah dia pun hilang lagi dah. Dia duk menyesal, duk orang Kelantan kata duk bobe. Bobe ni maknanya duduk merintih seorang diri dalam di saat itu, saat yang tidak ada faedah itu, datang hukuman. Khuzuhu faghulluh. Allah. Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, khuzuh, tangkap dia. Tak usah duk bagi dia duk cakap sini, tak ada kerja. Tangkaplah orang yang berdosa itu, faghulluh, serta belenggulah dia. Habis. Ya Allah. Ay yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, khuzu hadzal kafir, ambil sikap ini, fada'ul qaida fi unuqihi. Kalau kata ghil apa ni, itu dia panggil letak rantai di tengkuk dia. Letak rantai di mana? Di tengkuk. Dia panggil belenggu. Tulis belenggu. Belenggu ni kata Al-Wahidi, ijma'u yadahu ila unuqihi, tangan dia ikat tekuk. Nak buat apa? Boleh buat kerja lagi? Tak nak buat apa. Tangan dia ikat di tengkuk. Allahu akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ambil, ikat rantai di tengkuk, tangan dia ikat di belenggu di tengkuk, sebagaimana ayat yang dibaca pada pagi Jumaat dalam surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ini tujuan kita baca pagi Jumaat ni, nak suruh ingat hari Jumaat ni hari apa? Hari Jumaat, hari kiamat. Hari Jumaat tu hari akan berlakunya kiamat, dia panggil hari Jumaat. Tapi kata orang, hari tanpa tarikh. Hari apa? Hari tanpa tarikh. Hari Jumaat yang akan berlaku kiamat. Hari tahu hari Jumaat. Mungkin ingat kalau tanya bila berlaku kiamat, hari Jumaat. Tarikh wallahu alam. Jumaat mana tak tahu. Yang pentingnya malam Jumaat ni kena siap-siap takut kiamat esok. Dia kata apa? Hari sudah ada, tarikh tidak ada. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Salasil mana? Rantai. Wa aghlal, belenggu. Aghlal atau belenggu ikat tangan di tengkuk. Wa sa'ira, neraka sa'ir. Na'udzubillah. Allahu akbar. Tak ada apa dah kita tu. Ya Allah. Lepas dia ikat belenggu, summal jahima sallu. Summal jahima sallu.
kemudian bakarlah dia dalam neraka jahim. Allahu akbar. Allahumma ajirna minan nar, kata. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Kita kena ulang sentiasa, a'udzubillahi min azabi jahannam. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab neraka jahannam. Ai summal jahima sallu. Sallu maknanya selam. Ambil dia ni, campak, selah dalam neraka. Ai summa ghmisuhu waghmuruhu finnar. Selam dia, tenggelamkan dia dalam neraka. Selam dan tenggelamkan dia dalam neraka. Allahu akbar. Na'udzubillah. Ni berat lagi ni. Tengok ayat 32, cukup takut. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'a faslukuh. Selain itu, masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta dengan membelikkannya ke badannya. Dengan apa? Silsilah ai hilakun muntazimah. Maknanya macam rantai kan, dia sambung tu. Rantai hak bulak-bulak besar. Apa panggil kata gajah. Kenal kata gajah? Rantai hak sambung tu. Apa tengok ni? Macam mana rantai tu? Kalau kita tengok dalam tafsir ni, takut tafsir Ibnu Jarir kata, inhat, rantai tu tudkhalu fi duburihi, dicocok masuk daripada dubur, keluar ikut tengkok. Rata dia masuk dalam dubur dia ni, keluar ke tengkok. Ada kata dia masuk dalam mulut, keluar ikut dubur. Yang pentingnya rata tu ikat situ, bukan ikat tubuh saja. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kenapa 70? Dia panggil sab'una zira'an, 70 hasta panjang rantai. 70 hasta panjang rantai. Dia kata menunjukkan kepada panjangnya benda tu. Ay tulafu alaihi min zalika tul. 70 rantai, 70 hasta tu dibelik-belik kau tubuh kau tu. Nak berjalan lagu mana? Sehingga tersekak dia tu. Tersekak dia nak buat apa? Allahu akbar. 70 hasta bang, rantai. Hak ana jumpa dah, hak orang buat sistem perubatan untuk nak pulih balik penagih dadah ni. Dengan ada cerita itu kan. Bila penagih dadah hak mari ni nak pulih balik di pusat pemulihan rawatan, dia kata kita rantai kaki dia dengan rantai berat 10 kilo. Tu pun kita tengok, rasa nak hidup lagu mana main rata kaki keren 10 kilo berat. Ni 70 hasta. Berapa kilo agak-agak 70 hasta? Ni satu hasta ni. Muka 70 hasta sampai ke ujung, rata panjang keren agak. Dah lah masuk dalam punggung, keluar ikut mulut. Kalau tak takut lagi hak ni, memang dia panggil hati hak mati dah ni, tak ada rasa apa-apa. Baca ayat Quran sengih suka. Kena hak jenis tak reti pula, dia pergi dengar orang musabaqah Quran. Walahum azabun azim. Hak duk dengar bawah ni tapi Allah sedapnya. Sedap. Tak tahu apa pakai kira bertepik je. Kita pergi dengar ayat Quran untuk tadabbur, bukan untuk nak bertepik. Walahum azabun azim. Ya Allah Tuhan, tengok 70 hasta panjang. Macam mana cara dia azab, tengok dalam ayat, dalam tafsir kita kata ini cukup dahsyat. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam rantai ini, tengok dalam surah Ghafir, dalam surah Ghafir ayat 71-72, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Tengok ayat surah Ghafir 71, ketika belenggu berada di tengkuk mereka dan rantai-rantai yang ditarik. Fil hamim, dalam air yang sangat panas. Summa fin nari yusjarun, kemudian dicampak, ditarik ke dalam neraka yang begitu panas. Allahu akbar.
Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita, selamatkan semua orang-orang yang kita sayangi. Kemudian Allah nyatakan, tulis munasabah, Allah nyatakan apakah sebab mereka diazab. Sebab apa dia diazab? Kenapa? Tengok ayat 32, 33. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Tanda seperti itu. Ayat ni, sebab mereka diazab, sesungguhnya ia dahulu di dunia tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Tak beriman, tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Satu penyakit. Ai istahaqqa hadzal kafir, si kafir ini berhak menerima azab yang dahsyat ini kerana dia atas dunia dulu tidak beriman dengan Allah Ta'ala yang maha agung, yang sempurna kekuasaannya, keesaannya. Satu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia juga tidak menggalakkan dirinya, dia sendirinya bakhil, dan tak menggalakkan orang lain memberi makan makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Dia sendiri tak bayar zakat, dia tak suruh pula orang bayar zakat. Ini yang kita takut hari ini. Kita takut kita halang hak orang miskin daripada menerima zakat. Jadi kerana ana selalu istihar maklumkan kepada ahli-ahli qaryah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, siapa dia tahu dalam kampung kita ni, di bawah qaryah masjid kita ni ada orang lapar, ada orang tak cukup makan, lapor kita ke masjid kita ni. Kita bimbang takut kita ni duduk makan seorang, orang sebelah jiran tangga lapar. Pelajar-pelajar kita ni dengan ni awal, hak mana miskin, ayah dia susah, adik-beradik ramai, kerja tak ada ataupun kerja biasa-biasa je tak cukup, kena mari bagi laporan detail ke pejabat kita. InsyaAllah melalui tabung yayasan pondok kita ni, kita akan bantu. Alhamdulillah. Tahu ke tidak dengar ni pelajar? Sekarang ni pelajar pondok kita bayar makan berapa ringgit sebulan? 150. Harga sebenar berapa? 400 lebih. Maknanya seorang-seorang pelajar ni kita bantu melalui tabung kebajikan kita. Berapa lagi? 200 setengah seorang lagi. Itulah tuan-tuan dan puan-puan yang duk masuk tabung kebajikan ni, ambillah pahala di akhirat esok, insya-Allah. Atas dunia ni kita kata jazakumullahu khairan, itu yang kita boleh balas. Allah Ta'ala lah yang menghitung, Allah Ta'ala yang menghisap. Hari-hari, pagi, petang, siang, malam kita bagi makanan kepada anak-anak kita ni, pelajar-pelajar talabatul ilmi. Yang miskin, yang tak miskin, kita boleh makan belaka. Yang miskin tak payah bayar, yang kaya bayarlah. Ayah dia nak pahala juga, betul tak? Bayar pun dengan kadar yang rendah, 150 dengan harga asal 400 lebih. Alhamdulillah. Tengok ni, kita nak keluar daripada apa ni? Daripada kelompok yang kita sangat takut ini. Ya Allah Tuhan. Kata Ibnu Ashur, tulis. Kata Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, nafyu haddahu ala ta'amil miskin. Allah kata mereka tak menggalakkan orang lain bagi makan pada orang miskin. Pastilah kalau dia tak galakkan orang, harta dia lagi dia bakhil. Dia panggil dalam bahasa usul fiqh, dia panggil al-fahwa, fahwal khitab. Manakala awak ni nak suruh orang lain buat pun tak suruh, mu sendiri lagi tak suruh, lagi tak buat, lagi bakhil dia panggil. Ai la yut'imul miskin wala ya'muru bi it'amihi. Dia sendiri tak bagi makan orang miskin, dia pun tak suruh orang bagi makan. Ini dipanggil punca mereka diazab di akhirat esok. Maka apa jadi kepada puak dia ni? Tengok, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
maka pada hari ini tidak ada baginya di sini seorang pun kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat menolongnya. Tak ada siapa nak tolong awak dah. Masing-masing membawa diri, masing-masing melarikan diri, bawa diri, larikan diri daripada keluarga, kerana tak ada siapa boleh tolong siapa pada saat yang begitu gawat. Allahu Akbar. Tanda ayat hari ni banyak ayat tafsir ayat. Ayat surah Ghafir ayat 18, Allah kata apa? Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Bagi orang kafir tak ada kawan-kawan, tak ada penolong-penolong, tak ada kaum kerabat yang mari nak bantu, tak ada. Masing-masing tengok mu aku. Kalau sama kafir duduk tengah dalam neraka. Kalau ada orang Islam pula tak nak tolong kawan-kawan dia. Kata Al-Qurtubi, dengar ni pelajar. Kata di Al-Qurtubi, dia kata Al-Hamim, Hamim dalam ayat ini Al-Hamim huna, Hamim bukan air panas, tetapi maknanya kawan-kawan yang rapat. Wala ta'am, apa dia kata ni? Hamim, falaisa lahul yauma huwa hamim, maka pada hari ini tidak ada baginya di sini seorang pun dari kaum kerabat serta hamim, mana sahabat handai yang dapat menolongnya. Tak ada qarib, tak ada anak beranak, tak ada member-member, kawan-kawan, ahli-ahli kelak atas dunia dulu kuat kan? Kelak tu, kelak ni, kelak sukan, kelak goh, kelak basikal, kelak kayu, kelak buah, ada belaka. Kelak mengompak semua ada, tapi di akhirat esok semua lari, tak ada siapa nak ikut. Allahu Akbar. Jadi para pelajar, kalau kata hamim, tengok tempat. Hamim kena tengok tempat. Di sini dengan makna kawan rapat, dengan makna teman rapat. Ada lagi juga dengan makna hamim dalam neraka tu maknanya air panas, dengan makna air panas. Tengok dalam ayat tadi, surah Ghafir ayat 71, 72 tadi, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim. Ingat tulis dah, hamim tadi dengan mana air panas. Ia ni falaisa lahul yawma hahuna hamim, dengan mana kawan rapat. Kawan rapat kita boleh pakai dua. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danau. Berapa dia air danau ni? Air danau, air dan darah busuk yang melilih dari badan ahli neraka. Allah Tuhan. Membayangkan minuman dia ghislin. Apa dia ghislin? Nanoh ahli neraka. Kalau peluh berat dah, ni nanoh. Nak minum lagu mana? Yang buat macam koktel nanoh. Boleh bayang koktel? Tahu koktel? Ada air jambu, ada air timun, ada air apa ni, tembikai. Koktel ahli neraka ni nanoh. Ada darah. Allahu Akbar. Kalau kita tak mau lagi beriman, tak mau lagi mantapkan iman, tak mau lagi beramal, apa yang kita nak fikir lagi tentang azab yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni? Na'udzubillah. Wala ta'amun illa min ghislin. Allah, jangan buat nama awal ghislin. Dia kata comel apa nama? Muhammad Ghislin. Ghislin tu maknanya nanah ahli neraka. Jangan ada boh. Kalau Ghislin ramai Roslin, tapi Ghislin tak ada dah. Ada kawan awak nama Ghislin? Jangan ada, kalau ada kena gitu nanah ahli neraka ni. Allah, macam orang pergi Mekah, dia dengar orang panggil Syazarwan. Macam Syazarwan? Nama pun macam Siti Syazarwan. Lawan. Kelih-kelih sampai Mekah, kaki lima Kaabah. Tapi melia lagi kaki Kaabah. Ni berat ni. Ghislin ni nanah ahli neraka, jangan duduk gua. Tanya khabar dia, kalau nak bubuh nama anak pun jangan pakai jumpa kan pakai tulis belakang. Dalam Quran ni, dalam Quran. Jumpa nama dalam Quran lah dianya. Tak tahu makna apa.
Tengok ayat terakhir dalam siri kita ni. La ya'kuluhu illal khati'un. Yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah. Maknanya orang baik-baik tak makan benda ni. Orang yang beriman tidak makan benda ni. Kan? Hak makan benda ni, hak minum koktail neraka ni, apa siapa dia? Orang yang bersalah, na'udzubillah. Ay la ya'kulu hadha at-ta'am illa al-waqi'una fil khataya 'amdan. Mana orang buat salah atas dunia sengaja, minal kafirin, daripada golongan kafir dan musyrikin, puak-puak yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah makannya dia. Orang yang tersalah jalan nak menuju ke syurga, salah jalan beriman atas dunia ini, tak ikut jalan orang beriman, maka mereka inilah orang yang kena apa? Kena makanan rislin yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan kita. Kita dengar pun takut, apalagi nak menghadapi saat yang begitu dahsyat. Tulis itu rislin, nanah ahli neraka, jangan dibubuh nama anak. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah secara ringkasnya perbincangan ayat. Sekarang kita pergi kepada apa pula? Kita pergi kepada huraian. Huraian ayat kita ni ayat berapa? Ayat berapa? Bermula daripada ayat 25 tadi kan. Ayat 25 tulis. Ayat 25 Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Tulis ni pelajar. Orang yang menerima suratan amalan tangan kiri. Soal, timbul soalan. Dalam surah Al-Insyiqaq, Allah kata ayat 10, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ada pun orang terima surat amalan di belakang. Ada kata kitabahu bishimali, tangan kiri. Ada kata terima di belakang. Macam mana kita nak jawab? Adakah dua kali? Jawab di ahli tafsir, ahli tadabbur kata sekali je. Sekali je dia kata. Dia mula-mula dia ambil tangan kiri. Ni dengar ni. Bila ambil sini, dia tengok, oh dahsyat, dia petak belakang. Itu maksud dia. Macam kita ni tak, kalau kita boleh surat, hari ni hari bagi pressure. Kalau boleh, hak siji molek mumtaz judan, gini tayar dak. Mak tengok. Kalau boleh hak makbul judan tak mana? Prak tak sini. Ini gambaran lah, na'udzubillah. Tengok ni kata ni, sebab tu dalam ayat Quran itu sebut dua. Oh apa ni, wa amma man kita utiya kita bishimali. Orang boleh tangan kiri. Macam ayat kita ni. Mari pula wa amma man utiya kita wara'a zahrihi. Ada hadut belakang, ada hadut depan. Macam mana kita nak taufik di antara ayat-ayat ini? Kan? Maka kata di ulama tafsir, mula-mula dia terima kiri, lepas tu dia malu, dia tak belakang. Wallahu a'lam. Itu jawapan yang disebut oleh para ulama. Sebab apa? Tulis tanda sebab. Punca dianya sebab di atas dunia dulu dia campak kitab Allah Taala di belakang, wara'a zahri. Oleh kerana atas dunia ni benda-benda baik mutak belakang membelakangi. Kan kita katakan dia ni telah membelakangi kebenaran. Jadi hari ni mu terima surat amalan di belakang. Ambil dia. Dan tengok Allah SWT bila sebut ni, wa amma man utiya kitabahu wara kitab shimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau aku tak dapat surat. Ulama tadabbur kata, malunya dia panggil al-khajalah. Malu pada hari itu lebih dahsyat daripada kena bakar dengan api neraka. Khajila minha. Maka dia malu dengan surat tu, dia pun sembunyi tak belakang. Dia kata laitahum azabuni, kalaulah aku tak bagi surat, walam uta kitabiyah, aku tak dapat surat, campur ya dengan neraka. Aku malu ni. Sebab orang duk tengok belakang, oh gini perangai mu atas dunia dulu.
Oh, mu lah hak pecah awak mana, kamu lah hak curi duit aku. Jadi semua ada rekod dah belakang. Orang apa tahu dah lah, aku duk mikir lama dah siapa dia pergi ambil besi penutup tangga atau penutup longkai rumah kita rupanya mamak ni pun. Semua ada rekod ada belakang. Contoh, na'udzubillah. Yang pentingnya kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Kerana itulah kata di para ulama, al-azabur rauhani lebih dahsyat daripada azab jismani. Azab jismani sakit dah, tapi azab dari sudut roh lagi dahsyat. Ini ayat Quran. Baik, tengok ayat ni. Cepat kita nak berhabis dah ni, tanda. Ayat yang faedah yang kedua, walam adri ma hisabiyah, dan aku tak dapat mengetahui akan hitungan amalku. Kalau tak ada ni, tak tahu gapo, pakai capok neraka ya. Kata di ulama, ustudilla bihi ala anal kafir yuhasab. Ulama kata orang kafir akan dihisab. Jadi nak hisab macam mana nak hisab dia tu? Bagaimana ke orang kafir dihisab? Tanda ni pelajar. Ini penting ni. Dalam tafsir dia kata apa? Ulama berbeza tentang adakah orang kafir kena hisab. Jawab dianya, ya. Semua amalan buat kafir dibentangkan. Tapi dibentang apa dia? Dengar. Dia kata wa yuradu bil hisab muwazanatul hasanat bis sayyiat. La. Sebab orang kafir tak ada kebaikan. Dengar apa? Apa dia maksud pembentangan amalan orang kafir di akhirat? Adakah kita nak banding ni kebaikan kamu buat, ni kejahatan buat? Dia kata tidak. Sebab orang kafir tak ada kebaikan. Amalan dia tak ada pahala, hilang habis. Habis dia bentang apa? Dia bentang sama-sama dia. Orang ni jahat terlajak ni, kafir lagi, mencuri lagi, merogok lagi, merompok lagi. Hak ni kafir tapi tak mencuri, tapi tidak merogok, tidak merompok, kurang sikit. Itu dia panggil fa'iqabu man kasurat sayyi'atuhu. Orang yang banyak kejahatan dia lebih dahsyat daripada orang yang kurang kejahatan. Jadi kalau dia banyak kebajikan, dikurangkan sikit kejahatan dia tu. Maknanya bukan muqaranah di antara kebaikan dengan kejahatan. Tak. Sebab dia tak ada lagi kebaikan, semua pahala dia sudah hilang. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perkara yang tidak baik ini. Na'udzubillah. Baik. Tanda yang ketiga. Faedah yang ketiga, summa fi silsilatin. Mereka dirantai dengan perantai yang panjang dia 70 hasta. Tadi disebut dah dalam ayat tadi, dia masuk dalam apa? Masuk dalam punggung, keluar ikut mulut. Atau masuk dalam mulut, keluar ikut punggung. Dia punya rantai, lepas tu dia belik. Allahu Akbar. Dengar ni apa? Kata Ibnu Jarir. Ibnu Jarir di Tabari kata, ukhtulifa, ulama tafsir berbeza pandangan tentang 70 hasta rantai ini. Adakah 70 hasta kita ni ataupun 70 hasta malaikat? Wallahu alam. Walillahi, Allah Ta'ala lah beri kebaikan yang besar kepada Imam Al-Hasanul Basri. Sebab dia kata apa? Bila dia sebut tentang pandangan ulama, dia kata Allahu a'lamu bi ayyi zira'inhi. Allah Ta'ala tahu hasta siapa panjang tu. Wa ja'alaha 70 dira'an li iradati wasfiha bitul. Allah kata 70 hasta sebab orang Arab ni dia suka guna 70. 70 maknanya panjang sangat dia punya rantai. Fa inna 70 minal adad. Kalau kata 70 ni orang Arab ni maknanya bilangan yang panjang. Jadi ada katanya setiap ahli neraka dia bawa 70 hasta rantai ataupun 70 ni untuk semua ahli neraka. Kita kata wallahu a'lam. Itulah kata di Ibnu Jarir. Dia nukil daripada Al-Hasanul Basri. Abu Anah pun kata wallahu a'lam hasta mana Allah Ta'ala sebut 70 hasta. Kita ni satu hasta pun kita tak nak rantai neraka, tak nak. Kita nak semuanya nikmat dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tandanya apa je?
Maknanya punca binasanya puak kafir ni, yang pertama tak beriman, yang kedua dia tak memberi makan pada orang miskin, tak menggalakkan orang makan. Maknanya ulama kata selepas daripada kafir, perangai buruk iaitulah bakhil dan kerasnya hati. Kita ni jangan ambil perangai orang buruk ni. Dan punca kebaikan, kebahagiaan manusia ni dua. Ada. Yang pertama dia kena ikhlas dalam amalan dia. Yang kedua al-ihsanu ilal khalqi, kita kena buat baik kepada manusia. Bagi orang makan, buat jamuan, itu dia panggil orang baik kepada manusia. Sebab itulah disebut dua sifat kafir ni. Kafir, bakhil. Habis dua cerita. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang terakhir, yang kelima. Wala ta'am illa min ghislin. Tengok apa ayat kita ni, wala ta'amun illa min ghislin. Ayat apa tu? Ayat 36. Ghislin tu apa? Dana, koktail ahli neraka daripada air nanah ahli neraka. Satu. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6, Tuhan kata laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Apa dia dhari'? Pokok yang berduri, dhari'. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 43, inna syajarataz zaqqum ta'amul azim. Zaqqum ni buah berduri, hak pahit dalam neraka, tu makanan dia. Apa dia kata? Macam mana ni? Yang belajar, kata ulama tafsir, dia menu terpelbagai. Menu terbagai. Ada kalau dia makan ghislin, kadang-kadang dia makan zakum, ada kalanya diberi macam-macam diberi. Sebab itu dia panggil al-azabu anwa'. Azab itu pelbagai. Orang yang diazab pula berbagai-bagai tingkatan. Jadi ada hak makan nanah, ada hak makan pokok berduri, ada hak makan zakum, ada hak makan yang pelik-pelik. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, orang yang kami sayangi daripada api neraka, daripada makanan-makanan yang sangat dahsyat, dan masukkan kita ke dalam syurga. Jadilah kita ni orang yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dengan mematuhi syariatnya, menjauhi larangannya, dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita perbincangan ayat berapa? 25 hingga 37. InsyaAllah esok ayat 38 sehingga akhir surah. Tulis apa? Ayat 38 sehingga akhir surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.